Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 di PTIB akan membahaskan tentang solat berjemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurbakis Damia binti Naziri, 063255. Solat merupakan tiang agama Islam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sudah didedah dengan agama Islam, perlulah menjaga solat walaupun kita berada di mana sahaja. Mari kita memahami apakah maksud solat jemaah dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, solat berjemaah ni bermaksud dikumpulkan atau ramai. Dari segi istilah pula, solat yang dilakukan secara berkumpulan atau beramai-ramai yang semestinya terdiri daripada imam dan makmum. Terdapat hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berkaitan dengan solat berjemaah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Yang bermaksud solat berjemaah itu lebih utama pahalanya daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Maksud yang ingin disampaikan dalam hadis ni adalah jika umat Islam melaksanakan solat fardu secara berjemaah, memang akan diberi pahala seperti mana melakukan ibadat tu sebanyak 27 kali. Permulaan sejarah pensyariatan solat berjemaah adalah pada ketika baginda mendirikan solat jemaah setelah berhijrah ke Madinah. Ketika baginda berada di Mekah, baginda melakukan solat jemaah tanpa jemaah kerana para sahabat ni terpaksa solat di rumah masing-masing. Setelah berpindah ke Madinah, barulah baginda memulakan solat berjemaah dan melaksanakannya dengan tekun. Menurut pendapat Imam Nawawi, hukum solat fardu 5 waktu secara berjemaah ni diwajibkan untuk orang lelaki yang dah balik, berakal, bermukim dan tak ada apa-apa keuzuran syar'i. Ini bermaksud jika ada orang yang mengerjakan solat fardu secara berjemaah kat masjid atau surau dalam satu tempat, maka orang yang tak hadir secara sengaja tu terlepas daripada dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ismi Nur Safiyah Husna binti Razak. Raqam talibah 06 salasa isnatis khamsah. Antara kelebihan solat berjemaah ialah: yang pertama, kita akan terlepas daripada azab api neraka dan terhalang daripada menjadi munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudrikul takbiratal ula kutibat lahu bara'atan minan nari wa bara'atun minan nifaq." Qala Abu Isa wa qad wuriya hadzal hadithu an Anasin mawfuqan wa la a'lamu ahadan rafa'ahu illa ma rawa Salm bin Qutaybah an Utmah bin Amr an Habib bin Abi Sabit an Anas. Sunanul Tirmizi as-salah. Yang bermaksud, sesiapa yang sembahyang kerana Allah selama 40 hari dengan berjemaah dan mendapat takbir yang pertama, ditulis baginya 2 pelepasan, iaitu pelepasan daripada api neraka dan pelepasan daripada menjadi orang munafik. Ini kerana ciri-ciri seorang munafik ialah mengelak daripada melakukan solat subuh dan isyak secara berjemaah di masjid. Menurut Syekh Abdullah Al-Fawzan mengatakan, seseorang yang meninggalkan solat jemaah menunjukkan akan beratnya dia melaksanakan solat. Inilah petanda bahawa hatinya terdapat sifat seorang munafik. Untuk jauh daripada sifat tersebut, marilah kita menjaga solat berjemaah. Kelebihan yang kedua ialah kita akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masha ila as-salah al-maktubati fa sallaha ma'an nasi aw ma'al jam'ah aw fil masjidi ghafara Allahu lahu dhunubah." Sahih Muslim At-Taharah. Yang bermaksud, sesiapa yang berwuduk untuk mengerjakan sembahyang, lalu dia berwuduk dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid untuk sembahyang fardu, kemudian dia pun bersembahyang berserta dengan orang ramai atau berjemaah,
atau dalam masjid, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Maksud dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah ialah dosa kecil, kerana dosa besar memerlukan taubat atau keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan yang ketiga ialah kita akan memperoleh pahala seperti solat sunat dan menghidupkan separuh malam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal 'isha'a fi jama'atin faka'annama qama nisful laili wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu." Sahih Muslim. Yang bermaksud, sesiapa yang sembahyang isyak pada satu jemaah seolah-olah dia sembahyang separuh malam, dan sesiapa yang sembahyang subuh pada satu jemaah seolah-olah dia sembahyang seluruh malam. Penjelasannya di sini ialah orang yang solat subuh secara berjemaah diumpamakan orang tersebut telah menunaikan sembahyang sunat pada seluruh malam. Manakala orang yang solat isyak berjemaah seolah-olah dia telah menghidupkan separuh malam. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, Ismi Nur Syahirah binti Muhammad Sa'ad, Ar-Rakmu Masfufa, Sifrun Sitah, Salasa Isnani, Sab'a Tis'ah. Seterusnya saya akan membentangkan dan menerangkan hukum dan dalil solat jamaah. Hukum solat berjemaah. Di sisi mazhab Imam Syafi'i, hukum solat berjemaah mengikut pandangan yang muktamad dalam mazhab ialah fardu kifayah. Ianya wajib dilakukan untuk menzahirkan syiar Islam di dalam sesebuah qaryah atau kampung. Manakala menurut Imam Hatib Al-Syirbini, hukum solat jamaah ialah fardu kifayah pada solat-solat maktubah, yakni solat wajib 5 waktu ke atas lelaki merdeka yang bermukim menurut pandangan yang muktamad di sisi Imam Nawawi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud mana-mana yakni kumpulan yang jumlahnya 3 orang sama ada di sebuah kampung atau di pedalaman yang tidak mendirikan solat berjemaah, nescaya mereka akan dikuasai oleh syaitan. Maka hendaklah kamu berjemaah, kerana sesungguhnya serigala itu memakan ternakan yang jauh terpencil daripada kumpulannya. Riwayat Abu Daud. Manakala dalil solat jamaah daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan apabila engkau yakni wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa perang lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka. Surah An-Nisa ayat 102. Dalil daripada hadis pula daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, Salatul jama'ati afdalu min salati fazin bisab'in wa 20 darajah, yang bermaksud solat secara berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya, syarat sah solat jamaah. Di sini disenaraikan syarat sah solat berjamaah. Pertama, makmum wajib berniat mengikut imam ketika solat berjamaah. Kedua, makmum tidak boleh mendahului imam dalam semua keadaan sama ada dari segi saf, tempat atau perbuatan. Ketiga, makmum mesti mengikuti segala perbuatan dan kelakuan imam, yakni solat makmum dikira batal jika makmum mendahului atau terlambat daripada imam dalam jarak 2 rukun fi'li tanpa uzur. Keempat, imam dan makmum mesti sama dalam bentuk solatnya. Kelima, kedudukan imam mesti di depan makmum dan bukan sebaliknya. Keenam, kedudukan makmum tidak terlalu jauh daripada imam melainkan kadar di dalam satu bumbung masjid. Ketujuh, makmum mestilah yakin bahawa solat imamnya adalah sah. Kelapan, tidak sah solat berjemaah sekiranya makmum yang qari mengikuti imam yang ummi. Syarat menjadi imam ketika solat berjamaah. Orang yang menjadi imam perlu memenuhi beberapa syarat yang kebanyakannya relatif mengikut keadaan makmum. Ia dirumuskan dalam perkara-perkara berikut. Pertama, imam mestilah seorang Islam, baligh, berakal dan suci daripada hadas kecil dan besar. Kedua, imam jangan seorang ummi yakni buta huruf, sedangkan makmumnya seorang yang qari yakni fasih bacaannya. Yang dimaksudkan dengan ummi ialah orang yang tidak teliti bacaan Fatihahnya sehingga mencacatkan bacaannya seperti tercicir huruf, syaddah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, jika kedua-duanya sama sahaja, dibolehkan setiap orang menjadi imam kepada yang lainnya.
Ketiga, keutamaan imam kepada seorang yang alim dalam ilmu agamanya. Keempat, seorang imam mesti baik bacaannya dan mengetahui rukun-rukunnya, kerana solat berjamaah tidak sah melainkan dengan bacaan dan mengetahui rukun-rukun solat. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Nurul Syazwana Ashura binti Salim, nombor metrik 062897. Isi yang seterusnya ialah panduan solat berjemaah. Yang pertama, lafaz niat solat berjemaah bagi solat fardu 5 waktu. Kita ambil salah satu contoh, iaitu niat solat fardu zuhur. Niat untuk imam. Usalli fardu zuhri arba'an raka'atin imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat sebagai imam tunai kerana Allah Ta'ala. Manakala niat untuk makmum, usalli fardu zuhri arba'an raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat sebagai makmum tunai kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, susunan kedudukan saf. Sekiranya jemaah itu terdiri daripada beberapa kumpulan, maka saf perlu diatur seperti berikut. Yang pertama, imam. Yang kedua, makmum lelaki dewasa. Yang ketiga, kanak-kanak lelaki. Yang keempat, hunsa. Yang kelima, perempuan dewasa. Dan yang keenam, kanak-kanak perempuan. Apabila seorang imam bersolat dengan seorang makmum, maka caranya ialah makmum itu berada di belakang imam di sebelah kanan. Apabila datang seorang yang lain, maka hendaklah ia berada di sebelah kiri imam. Setelah itu, hendaklah imam ke hadapan dan kedua makmum merapatkan saf semula. Bagi kanak-kanak lelaki yang belum baligh, apabila bersolat dengan imam, sedangkan dia seorang diri sahaja, maka samalah kedudukannya seperti orang dewasa. Apabila seorang imam lelaki dan makmumnya perempuan pula, maka perempuan itu hendaklah berdiri ke kiri sedikit. Apabila seorang perempuan bersolat di belakang jemaah lelaki, maka perempuan itu hendaklah bersolat di belakang jemaah itu dan ke kiri sedikit. Yang ketiga, cara-cara merapatkan saf. Yang pertama, makmum perlulah merapatkan bahu dengan bahu makmum di sebelahnya. Yang kedua, perlulah merapatkan lutut dengan lutut makmum di sebelahnya. Dan yang ketiga, merapatkan buku lali dengan buku lali makmum di sebelahnya. Yang keempat ialah saf imam dan makmum. Saf hendaklah mengikut aturannya. Imam mestilah di hadapan makmum dan tidak boleh makmum terhadapan daripada imam. Makmum lelaki di hadapan dan makmum perempuan di belakang lelaki. Imam sebelum mula mendirikan solat, imam hendaklah memastikan dahulu barisan saf rapat dan lurus. Seterusnya ialah perbezaan makmum masbuk dan makmum muafiq. Makmum masbuk. Makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat solat bersama imam dari awal takbiratul ihram. Maksudnya, ketika makmum mula mengikuti imam, sekurang-kurangnya imam sudah pun membaca Al-Fatihah dan makmum tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah apabila imam rukuk. Bagi makmum muafiq pula, ialah makmum yang mempunyai cukup masa bersama imam untuk membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang sederhana. Jika makmum masih belum selesai membaca Al-Fatihah sedangkan imam rukuk, maka makmum perlulah menghabiskan bacaan Al-Fatihah sebelum rukuk. Dan yang terakhir sekali ialah urutan orang yang afdal menjadi imam. Yang pertama, orang yang faqih tentang solat. Yang kedua, jika ada persamaan, dahulukanlah orang yang paling mahir bacaan Al-Qurannya. Yang ketiga, jika ada persamaan, dahulukan orang yang paling warak. Yang keempat, jika ada persamaan, dahulukanlah orang yang berhijrah atau yang telah menunaikan haji. Dan yang kelima, jika ada persamaan, dahulukan orang yang masyhur dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Fariza Idayu binti Rusli, nombor metrik 063121. Seterusnya, isu semasa berkaitan solat jemaah. Seperti yang kita sedia maklum, dunia kini sedang berdepan dengan penularan wabak virus yang mengancam nyawa manusia. Hari demi hari, kita mendengar ramai yang meninggal dunia akibat jangkitan daripada virus corona ini serta kes yang semakin meningkat naik. Rentetan daripada masalah pandemik yang melanda ini,
Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan arahan agar setiap rakyat mematuhi prosedur operasi standard atau SOP yang ditetapkan bagi mengawal penularan wabak ini, yang mana salah satunya ialah tidak boleh melaksanakan solat jemaah dan solat Jumaat di masjid ataupun surau. Hal ini kerana solat jemaah dan solat Jumaat dihadiri dengan kapasiti orang yang ramai serta perlu berdiri dalam keadaan saf yang rapat. Hal ini boleh menyebabkan penularan virus corona itu semakin berleluasa dan lebih ramai individu akan dijangkiti. Namun begitu, perkara ini hanyalah bersifat sementara dan akan kembali kepada asal apabila keadaan kembali normal. Kerajaan akan mencuba sedaya upaya untuk mencari kaedah dan penyelesaian terbaik untuk melaksanakan solat di masjid mahupun surau. Pada Mac tahun 2020, solat jemaah dan solat Jumaat memang tidak dibenarkan sama sekali mengikut daripada keputusan yang dikeluarkan oleh Kesatuan Ulama Islam Sedunia, kerana ianya akan mendatangkan kemudaratan serta keadaan yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Ianya bertepatan dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud, yang sakit janganlah datang kepada yang sihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh hal yang demikian, solat jemaah dan solat Jumaat haruslah ditangguhkan secara berterusan sehingga keadaan dapat dikawal semula. Namun begitu, berikutan kes COVID-19 yang semakin dapat dikawal dan masyarakat yang semakin terbiasa hidup dengan kehidupan norma baharu, kerajaan telah mengeluarkan SOP untuk solat jemaah dan solat Jumaat di masjid ataupun surau. Dimulakan dengan perlahan-lahan iaitu imam, bilal dan beberapa orang ahli jawatan kuasa sahaja. Seterusnya dihadiri dengan bilangan jemaah yang terhad dan mematuhi syarat protokol yang ditetapkan, yang mana segala norma baharu haruslah diterapkan. Kini, setelah negara mendapatkan vaksin untuk imunisasi dan pertahanan diri, solat di masjid dan di surau telah dibenarkan, tetapi dalam keadaan saf yang berjarak 1 meter antara satu sama lain, serta jemaah yang masih belum divaksin tidak boleh menghadirkan diri ke masjid mahupun surau. Isu ini tetaplah menjadi isu utama bagi kerajaan dan kerajaan tetap berusaha untuk memberi penyelesaian yang terbaik untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Khasrina Ilya binti Muhammad Quraiza, nombor metrik 063402. Saya akan teruskan dengan cara menyelesaikan isu semasa. Isu semasa solat jemaah yang berkaitan dengan era pandemik ini telah mendapat perhatian oleh Ketua Majlis Fatwa Syar'i Emiriah Arab Bersatu, iaitu Syekh Abdullah bin Bayyah. Majlis Fatwa UAE telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan isu keharusan meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah ketika penularan wabak COVID-19. Antaranya ialah wajib bagi setiap kelompok dan kumpulan masyarakat untuk beriltizam dengan ketetapan kesihatan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan yang bertanggungjawab, serta dalam masa yang sama mengambil langkah yang sewajarnya bagi mengelakkan daripada penularan penyakit COVID-19. Masyarakat tidak boleh melanggar ketetapan tersebut walau dalam apa jua keadaan kerana penyakit COVID-19 membawa kepada kemudaratan. La darar wa la dirar. Maksudnya tidak boleh mudarat dan tidak boleh memudaratkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, haram pada syarak bagi mereka yang menghidapi penyakit tersebut atau mengalami beberapa simptom COVID-19 berada di tempat-tempat awam atau pergi ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah. Hendaklah dia mengambil segala langkah pencegahan yang perlu seperti dikuarantinkan atau dirawat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia supaya tidak menyumbang kepada penularan wabak kepada orang lain.
Seterusnya, diberikan rukhsah untuk tidak menghadiri solat berjemaah bagi golongan warga emas, kanak-kanak yang menghidapi penyakit berkaitan saluran pernafasan dan yang mempunyai antibodi lemah. Hendaklah mereka menunaikan solat di rumah atau di tempat mereka berada, serta mereka perlu mendirikan solat zuhur bagi menggantikan solat Jumaat. Di samping itu, menurut Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait, telah gugur kewajipan solat Jumaat di negara tersebut. Begitu juga dengan solat berjemaah serta hendaklah digantikan dengan solat zuhur. Dengan itu, orang ramai dihalang daripada memasuki masjid untuk melindungi mereka daripada dijangkiti wabak. Adapun berkaitan dengan azan, penambahan seruan sallu fi rihalikum adalah diharuskan berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ala sallu fi rihali, thumma qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muazzin idza kanat lailatun zatu bardin wa matar, yaqulu ala sallu fi rihali. Maksudnya, salatlah kamu di rumah kamu. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan muazzin sedemikian sekiranya malam tersebut teramat sejuk dan hujan teramat lebat, dengan berkata, salatlah kamu di rumah kamu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, kita wajib meraihkan salah satu daripada maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa, hifzul nafsi. Haram seseorang itu sengaja membiarkan dirinya terdedah kepada bahaya dan kebinasaan dengan tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan. Hal ini bersandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Saya akan menutup perbincangan kita dengan satu hadis yang berkaitan topik kita, iaitu solat berjemaah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura bisolati fatuqama summa amura rajulan fayusalliya binafsi summa antaliqa ma'i birijalin ma'ahum huzamun min khatabi la qaumin la yashhaduna salata fa'uharriqa alaihim buyutahum binnar. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh saya ingin sekali menyuruh solat, lalu dikumandangkan iqamah, lalu kemudian saya menyuruh seseorang mengimani solat berjemaah, iaitu menggantikan saya. Lalu saya pergi bersama beberapa orang yang membawa longgokan kayu bakar ke rumah orang-orang yang tidak mengerjakan solat berjemaah. Kemudian saya membakar rumah mereka dengan api. Melalui hadis ini, solat fardu secara berjemaah sangat dituntut dalam agama Islam, sehingga kan Rasulullah SAW pernah mengancam untuk bakar rumah orang yang enggan solat berjemaah di masjid dengan sengaja. Pengajaran daripada solat berjemaah ini, solat berjemaah dapat mengajar seseorang untuk menepati masa dan teratur. Kedua, umat Islam akan belajar erti ketaatan dan tata tertib. Akhir sekali, umat Islam akan bersungguh-sungguh dalam setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah setelah mereka memahami tentang solat berjemaah ini secara mendalam. Sekian, terima kasih.